Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Izzah Izlan dalam Agenda Awani. 2-3 tahun kebelakangan ini kita banyak dengar artis-artis tempatan yang berjaya melebarkan sayap mereka ke peringkat antarabangsa. Yuna di Amerika Syarikat contohnya, Najwa Mahyadin, ZRV, juga Su Wincy, Sheila Hamzah di Taiwan dan ramai lagi. Persoalannya, adakah mereka ni memang betul-betul berbakat, memang betul-betul bagus, mempunyai package yang lengkap untuk menjadi seorang artis global ataupun hanyalah tuah atau ada sebab-sebab lain? Dan kita akan bincangkan mengenai persoalan ini bersama dengan dua tetamu khas kita pada malam ini, iaitu tak lain tak bukan Aizat Hamdan, penyanyi dan komposer. Selamat datang ke Agenda Awani. Terima kasih. Okey, dan juga Ahmad Faris Abdul Hamid, iaitu penggiat seni dan juga pengarah kreatif Ikan Paus Kolektif, iaitu syarikat produksi okey. Ikan Paus. Okey, so seperti yang kita dah bincangkan, kita nak cakap apa ni, Yuna baru-baru ni dinamakan antara top 20 artis yang perlu diberi perhatian untuk tahun 2014 oleh Huffington Post di Amerika Syarikat. So dia dah sampai ke tahap di mana ramai artis Malaysia yang nak cuba sampai. So adakah ini disebabkan bakat beliau ataupun dia ada strategi-strategi bisnes yang sangat hebat atau bagaimana? Itu susah jawab tu. Itu satu soalan yang sangat subjektif. Tak tahu lah. Bagi saya macam saya boleh cerita tentang akaun saya je lah. Terhadap persepsi saya terhadap. So Aizat sendiri agak rapat dengan Yuna, pernah bekerjasama. Faris lagi rapat. Faris berapat dia. Okey. So saya kenal Yuna macam tu lah. I mean, kita tak ada macam rapat macam daripada dulu. Tapi saya berpeluang lah bekerja dengan dia. And then saya memang tengok dia ni sangat dedikasi lah dalam kejayaan dia. So macam dia very serious. And at the same time, dia tahu apa yang dia nak. So saya rasa itu foundation lah kepada sukses yang dia ada sekarang. Adakah ni satu kualiti yang ramai artis kat Malaysia ada? Dedikasi dan kerja keras untuk capai apa yang diorang nak. Saya rasa more kepada apa yang kira confirmation of what they want. Apa yang tahu diorang nak dalam career. So macam saya tengok, ni persepsi saya lah, saya tengok Yuna, dia tahu dia ada bakat, and then dia tahu cabang-cabang mana yang dia perlu pergi untuk capai apa matlamat dia. Saya tak tahu apa matlamat dia lah, tapi so dia smart lah. So perlu ada bakat dan juga perlu ada saya rasa kena ada hala tuju lah. Kena ada hala tuju. Hala tuju. So macam si Yuna, basically dia tahu yang dia boleh nyanyi, dia boleh tulis lagu. So dia ke arah situ, dia bekerja jumpa orang-orang yang macam tu juga, yang betul independent. Saya rasa satu lagi faktor yang betul-betul buatkan dia lain daripada lain. Independent bermakna kat sini? Maknanya saya rasa itulah dari segi penulisan lagu. Saya pun ada dengar agak yang dia buat macam video dia sendiri dulu masa starting awal-awal. Saya rasa Faris boleh elaborate lagi lah. Faris ada bersama dengan Yuna sewaktu dia mula-mula cuba untuk menceburkan diri dalam bidang muzik. So mungkin boleh cerita sikit. Saya rasa sebab yang paling penting sebenarnya, kalau mana-mana pun kalau kita nak make it big lah, saya rasa yang paling penting tu adalah passion dan minat tu. Dengan Yuna, saya rasa dia memang sebab sangat minat muzik, dan dia bermula, saya rasa mungkin intention dia pun tak terfikir time tu yang I'm gonna be big one day. Tapi kalau orang yang saya rasa kenal dia at the time tu, memang semua orang boleh rasa macam yang ni main gitar ni, nyanyi macam ni, this is something else. But bagi saya, nak kata ada formula tu susah. Saya tak ada formula. It's a mix of banyak-banyak benda lah. Tapi satu benda pasal Yuna lah, dia consistent and she has a lot of focus. And dia adalah orang yang sentiasa spread positive energy. So bila kita sentiasa konsisten, kita kerja dengan orang-orang yang kita suka, dan kita pun rasa lebih kreatif at that point. At that time juga, timing juga plays a role. Dia naik tu kan. So boleh cerita sikit dalam keadaan masa dia nak naik tu, apa keadaan situasi industri muzik pada ketika itu? Saya rasa pada masa tu, pada masa tu pun di scene Malaysia sendiri pun cukup menarik time tu. Saya rasa pada zaman-zaman tu hujan mula naik, so orang mula mendengar tentang muzik independent tu at the time. Saya rasa kami keluar movie kami, so band-band seperti Meet Uncle Hussein, juga Hujan, semua naik around that time. And
time yang band-band seperti Hujan dan juga Yuna naik ni adalah saya rasa timing dia memang lebih kurang sama at the time. Yes. It's at a time yang saya rasa market mula muka minda bahawa kita nak try dengar music yang different lagi. And sesuatu yang fresh untuk market industri muzik Malaysia kan. So adakah situasi ni sama contohnya di Amerika Syarikat? Contoh kita ambil contoh Yuna lah dan ZRV dan sebagainya. Mereka ceburkan diri dalam bidang muzik ni di negara luar. Dan adakah mungkin masyarakat di Amerika Syarikat memerlukan sesuatu yang fresh juga macam kita waktu dulu? Mungkin saya rasa itu pun betul juga, tapi at the same time saya rasa macam mereka ni adalah rare cases lah. Sebab at the time macam betul bila orang dengar Yuna at the time, kalau kita tiba pandangan ni dengan Yuna menyanyi kat belakang ni, mesti kita nak pandang. Tapi at the time juga bila kita pandang, kita nak pandang second time sebab dia pakai tudung. So at the same time mungkin dari segi package lah, betul dah cakap kan. Mungkin dia ada talent, dia ada tu semua, tapi at the same time as much as kita tak nak mengaku bahawa superficially it matters as well that you look different and you're from a different background kan. Jadi mungkin kat Amerika at the time dia orang tengok macam perempuan ni boleh nyanyi, dia pakai tudung, where is she from? So banyak soalan tanda tanya. That curiosity tu menyebabkan mereka nak tahu lebih lanjut. In terms of looks kan, in terms of superficial, mungkin Aizat boleh ceritakan sikit pernah masuk AF dulu kan, pernah terlibat sebagai contestant. So dalam AF dulu penting kan semua benda-benda ni. So how far is rakyat Malaysia punya kepentingan, kita nak kena tengok orang yang good looking, orang yang cantik. For me bakat ke macam tepi. memang the perception halayak orang ramai terhadap especially seorang yang terlibat dalam industri hiburan, especially memang diorang akan expect good looks. Dia akan expect talent not so much, tapi memang selalunya upon the because kita tak boleh deny yang kita akan tengok dulu before kita akan dengar kan. So bagi saya macam dekat Malaysia for me it's something yang agak serius juga because sometimes we just overlook people who are very talented and tapi for me when this generation macam Farid cakap tadi, when Hujan and yang kau say and then Yuna came along, I mean honestly frankly kita bukan je macam nak tunjuk yang macam this is the package or anything, we just push on the talent first. Showcase kita punya bakat dulu. And alhamdulillah itu yang keluar dulu. Mungkin Faris ada sesuatu nak tambah, kita berhenti berehat seketika dulu dan mungkin kita akan teruskan dengan perbincangan kita selepas ini. Anda masih lagi menonton Agenda Awani bersama dengan saya Izzah Izlan dan kita sedang bincangkan mengenai bakat-bakat ataupun muzik-muzik tempatan yang berjaya melebarkan sayap mereka ke peringkat global, dan bersama dengan saya masih lagi Aizat Amdan dan juga Ahmad Faris. Okey, kita akan teruskan dengan perbincangan kita. Tadi Faris ada nak tambah sikit apa yang Aizat cakap tadi mengenai Yuna. Kita ambil contoh Yuna masa dia nak mula-mula naik dulu. Mungkin ada sikit tambah. Saya rasa juga satu lagi contributing factor to the fact that yang ramai artis kita naik at that point in time adalah saya rasa time tu orang sangat aktif di MySpace. Kita lihat the rise of social media and macam mana social media ni has a big influence. So pada masa tu saya rasa kebanyakan orang yang mengenali Yuna Alam melalui tu MySpace ataupun YouTube, dan kebanyakan artis juga naik dengan cara tu. Pada masa yang sama juga ini tentang mungkin ni lebih kepada macam mana Yuna boom di Malaysia lah. Pada masa tu juga saya rasa ada banyak aktiviti community. Contohnya dulu ada Rantai Art. So show kecil-kecil ni sebenarnya dia mula dengan show kecil-kecil ni dulu, main sikit-sikit. So bila orang dah start tengok, start dengar, orang start share di MySpace ataupun di time tu saya rasa Facebook tak sangatlah, lebih kepada MySpace, dan saya rasa itu membawa dia naik juga. Macam Aizat sendiri ada melalui pengalaman yang sama ke menggunakan social media dan sebagainya? Macam bezanya saya terus dapat platform dekat televisyen masa kat AF tu. Masa kat AF. So that's the difference. Tapi at that time memang ada berlakunya transisi yang apa Farid cakap ni. Mana transisi yang artis boleh interact dengan dia punya peminat atau anyone through their own punya capabilities. Maksudnya dia orang punya own platform. Dia orang sediakan dia orang punya own platform. Macam Yuna, she has this internet platform and then she has sebab it's very, boleh cakap
social based lah basically. Masa time tu memang everything was social based. So And dia letak lagu dia dekat YouTube dan Yes, macam tu lah Pharrell punya recording studio, dapat tahu kan label dia. Dia start dengan indie pop nama label tu. Dia Indie start pop, dengan Tu US punya? US Ben Willis, itu saya rasa salah seorang penting dalam indie pop tu lah. Dia dengar Yuna and dia betul saya cakap benda ni adalah benda yang jarang-jarang berlaku. Dia datang all the way from the US, dia email dulu dan dia datang all the way from the US untuk pergi jumpa Yuna. And saya rasa satu juga yang penting juga yang kita perlu realise that bukannya artis-artis kita ni saya rasa tak se-talented as Yuna ataupun ZRV, but mungkin package diorang kena dengan market mereka. Padahal kita dekat Malaysia sendiri saya rasa the amount of talent Banyak. and level quality kita sangat-sangat tinggi. So apa yang diperlukan oleh artis-artis ni yang cukup berbakat ni untuk menjadi sama tahap dengan Yuna, ZRV, Najwa, apa semua yang di luar negara? saya rasa itu satu soalan yang salah. I mean it's not actually itu macam yalah macam Farid cakap tadi, benda ni memang jarang berlaku. I mean you can the fact yang Ben Willis tu datang daripada US just to travel jauh and nak jumpa Yuna, that is something incredible already. Saya rasa juga sukses atau kejayaan tu kalau kita semua orang sebagai artis nak compare kejayaan mereka kepada Yuna agak susah sebab benda tu adalah benda yang tak boleh jarang jadikan berlaku. dia benchmark. Tak boleh sebab situasi dia berbeza, tapi tak bermakna bahawa kita punya talent-talent yang kita dah ada di Malaysia ni tak cukup bagus. Dan saya rasa mungkin lagi penting daripada semua orang cuba untuk help these artists make it through big in the US, which is a different market. Kan bagus kalau kita punya scene sendiri ni celebrate our artist more. So itu saya rasa itu lagi bagus kalau kita betul lebih dengar dari segi tu. Okay, yes. Kita akan ke isu tu selepas ni, tapi kita nak fokus kepada artis-artis yang sekarang ni dah berada di luar negara. Okay, yang di tempatan ni nanti kita akan bincangkan. Okay. Yang berada di luar negara ni, adakah mereka sebenarnya memang betul-betul bagus ataupun adakah mungkin dalam kata lain mungkin masyarakat di luar sana macam jakun lah tengok this is something different. Mungkin juga. Seorang Melayu Muslim ataupun seorang Southeast Asian yang menyanyi, boleh menyanyi bahasa Inggeris, boleh menyanyi lagu bahasa Melayu dan sebagainya. Atau menyanyi lagu bahasa Cina seperti Sheila Hamzah. Saya rasa mungkin juga sebab dunia dah menjadi less, in a way that's true, mungkin orang pandang first time, tapi saya juga rasa macam mungkin dunia dah less judgemental towards cara pemakaian juga, dan kena faham juga dengan tentang Yuna dan juga ZRV dan mana-mana artis yang make it through big kat mana-mana dia pergi. Diorang bekerja keras. And diorang buat banyak sacrifices. Tapi tak bermakna artis yang kita ada ni tak make those sacrifices. Peluang diberi kepada diorang, diorang ambil, diorang fokus dan diorang betul-betul push hard. So sebanyak mana kita rasa Yuna punya big ataupun the boom that happened to her adalah kepada satu benda yang talent dia dan juga cara dia. Tapi kita kena realise juga sebenarnya kalau kita ada talent, kita power macam mana pun, tapi kalau kita tak fokus dan kita tak usaha untuk make it big there, then you're not going to do anything. Sebab kalau dekat sana, schedule dia bukannya schedule simple Yes, lah. Dia sangat-sangat busy. More competitive. Di sini, I mean we have like about 20 million, kat sana about 400 million, lagi half a billion yes. semua. So challenges out there memang lagi for me lagi susah lah. Tapi itu yang strive untuk Yuna be successful, because dia berani, dia tak takut dengan benda semua tu. Saya rasa satu benda karakter diorang ni macam Yuna, ZRV, Sheila Hamzah, diorang tak takut. Fearless. Diorang fearless. Diorang tak kisah, kau taruh Beyonce depan aku still boleh tapau Beyonce. Macam tu lah. Okay. Sebagai seorang pemuzik sendiri kan, apa agaknya cabaran paling besar untuk Aizat yang Aizat rasa macam nak ambil that leap of faith untuk nak pergi ke luar negara? Leap of cabaran yang besar? Yes. I think macam tak tahu lah, macam bagi saya down back to basics balik lah, back to square one balik, apa yang betul-betul kita boleh buat. Macam saya nak asah saya punya songwriting and saya nak asah saya punya talent. So saya just focus on that lah. Saya try macam do more songs and do more what I can do lah basically. Itulah yang saya fokuskan. It's about timing lah. Timing. Mungkin because there's a lot of macam artis dalam dunia ni pun yang based on timing. Macam let me take example for Psy Gangnam Style. I mean dia lama kan. Dia dalam industri dia lama tau. Dia dekat saya baca ada something dia lama sebenarnya dekat rapper
rapper kat Korea kan? Yes, something like that lah. Tapi tak pernah famous. Tak pernah famous. Tapi suddenly by the later age, macam even Gotti Gotti sama the same case. You never know. So you just keep on doing apa yang kita rasa macam innovate lah. Basically kita just try to innovate and just asah kita punya bakat. Okey, kita akan teruskan perbincangan kita selepas kita berhenti berehat. Jangan ke mana, teruskan bersama Esrawani. Bertemu kembali, anda masih lagi menonton Agenda Wani dan hari ini topik sangat menarik iaitu mengenai bakat industri muzik Malaysia yang berada di luar negara dan juga apakah yang diperlukan untuk artis-artis Malaysia ini untuk sampai ke tahap yang sama. Dan bersama dengan saya masih lagi Azhar Hamdan dan juga Ahmad Faris. Okey, Ahmad Faris tadi ada nak komen sikit. Itulah, saya rasa mungkin juga apa yang artis-artis Malaysia perlukan untuk sampai ke tahap Yuna tu mungkin susahlah nak jawab, tapi saya rasa juga apa yang penting Yuna pun sebelum dia saya tak rasa pun dia target dia akan ever go to the US. It wasn't that way. Cara dia adalah dia fokus kepada benda yang dekat dulu. So that means the local scene matters. Dia penting sangat support daripada local scene tu sendiri. Sebelum orang lain nak detect kita, takkanlah kita nak biar orang lain appreciate kita sebelum kita appreciate orang kita kan. So saya rasa support from the local, apa yang artis-artis tempatan perlu buat adalah if you think that you have the talent, anda rasa anda betul passionate, just keep on playing shows, keep on playing gigs kan. Kita tak tahulah kan, mungkin satu hari ada orang akan nampak atau dengar kan. Tapi kalau kita konsisten, probability untuk someone to notice kita tu lagi tinggi. Just that you have to carry on So lah. fokus dalam market tempatan dulu. Yes, macam saya agree lah. Macam because kita dah it's logic lah, basically common logic lah, because you want to play something and then you want to showcase your talent. What more better daripada people around us first to see us first kan, macam mana kita boleh pergi ke tidak kan. And then yelah, for me macam if you have this strong base at your home home field dulu kan, and then it's tak impossible lah you can go outside. Tapi macam ZRV, dia tak famous pun dekat Malaysia dulu. Dia terus pergi ke sana. Tapi tu lain. Itu saya cakap, dia macam formula dia ni macam bila orang datang cakap nak viral video lah. Viral ni is something yang tak ada formula. Actually kita tak akan tahu kan? Kita tak akan tahu. Tapi mungkin sebab timing dia, time tu juga, lagu dia juga. Tapi Z, walaupun memanglah time tu orang detect dia ada daripada US, tapi even sebelum tu bila dia start main show kat KL, orang dah start bercakap dah. Bila zaman tu dia guna nama Coco Kaina. But later on barulah ada someone from there yang notice. But tapi kita tak boleh put aside that kita nak try terus kepada market sana kan. Sebab kita mungkin dengan Z dia belajar di sana dulu. So dia ada kenal orang belah sana kan. Mungkin kalau artis lain mungkin kita patut fokus dekat local market dulu. So sebenarnya penting ke untuk muzik Malaysia ni, muzik tempatan untuk pergi ke peringkat global? Ke kita just fokus je secara tempatan? Bagi saya itulah, macam daripada bagi saya is just seorang artis tu kalau dia betul-betul share dia punya, because at the end of the day you want everyone to macam share dapat a piece of what you have lah. Kita macam share apa kita punya tak kisahlah dari segi kita punya talent atau stories basically kan. And then saya rasa is something yang should be looked upon ke because musician sekarang ni kira diorang ada satu base yang sangat besar, which is the internet. So it's something yang kita should capitalize on it. So internet. Dan saya rasa juga walaupun mungkin masih lagi penting untuk, saya rasa artis-artis tempatan juga bukan untuk pergi ke negara luar straight away nak jadi rockstar, nak jadi famous, tapi macam Aizat juga saya rasa banyak ke Jepun dan juga ke Melbourne. Experience lah. So yang pentingnya adalah exposure. That means you're used to sekarang ni kita dah tahu, kita dah tengok keadaan scene kat tempat orang. Yang pentingnya bila kita nak travel, musician nak main show outside ke nak try to reach a bigger market ni,
bila kita pergi, kita kena open yang kita nak pergi bukan nak terus menang, kita pergi nak belajar, nak tengok kan. Kalau dapat satu show kecil pun, saya rasa artis Malaysia kalau nak rasa benda tu, try lah kat luar, ada banyak benda yang kita boleh belajar kan. Tapi jangan harapkan terus tiba-tiba nak naik susah lah So kan. lebih kepada pengalaman yang boleh diambil daripada performing di luar dan sebagainya, macam Pop Shavi ada fan base kat Jepun dan sebagainya. Banyak. I mean, if you see macam in dalam, Sebenarnya ramai artis kat Malaysia ni. Yana Fizi contohnya dia ada a big fan base in Korea. Korea. Sebab dia pernah pergi sana dan perform di sana, dan artis sana pun di Korea pun mereka suka Sheila Hamzah kan. Huge success there. So nampak sangat macam kalau kita nak, saya still galakkan jugalah, kalau betul you want to take the leap, dan maybe sebelum nak leap tu langkah kecil tengok low test the waters and see what's there. Berangkat sebelum berjalan dan sebagainya. Okey, so konklusinya memang Malaysia ni ada ramai pemuzik-pemuzik yang berbakat. And kita memang berbakat, and that's why orang-orang di luar sana menyukai pemuzik-pemuzik di Malaysia. Bukan sebab something different, bukan sebab lain. Betul, tapi saya rasa juga mungkin market Amerika juga dah bosan. Dia dah bosan dengan apa dia orang ada kat sana. So macam mana pun kita punya talent kat Malaysia is very very good, and we are there. And saya rasa macam mana K-pop became big, susahlah untuk kita nampak Malaysia kita jadi macam tu. Tapi macam katalah kita consistently, kita punya scene support Islam nampak hidup, lama-lama saya rasa orang akan I nak pergi Malaysia bukan setakat nak pergi tengok pantai, nak pergi Malaysia nak tengok band Malaysia main itu boleh berlaku. Dengan tu mungkin secara keseluruhannya Aizat boleh mungkin apakah bentuk bantuan ataupun perkara-perkara yang diperlukan yang mungkin kerajaan boleh bantu ataupun orang-orang di Malaysia boleh bantu artis-artis di Malaysia ni untuk menjadi lebih berkualiti dan mencapai satu tahap yang lebih, orang kata, lebih global. Saya rasa conclusion ni macam basically apa yang what's been said lah. Memang sebenarnya dekat Malaysia dah banyak talent that is memang kita nampak pun kita sendiri, kita tengok macam wow, ini dekat Malaysia kan. So it's just the matter of coming together lah. I don't know how it's going to come together, tapi memang for me it's just coming together as maksudnya artis-artis ni. As a community, and to just support each other lah. Bagi saya that is very important. Untuk kita macam very support each other, sekadar macam just saying something good about this guy or something good about this girl or something good about this production, and just hype it up. And I believe that kalau kita hype it up, memang tak ada hal, kita will be one of the best lah. Faris, secara ringkasnya? Betul, saya rasa juga yang paling penting juga, saya rasa very very important for Malaysian artists to really work consistently and also work in detail. Maknanya bila buat album, make sure album cover interesting. Bila buat tu, come up with promos, and kita work with what we have lah. Janganlah try jauh lagi besar daripada tu kan. Apa yang kita ada je dulu. Okey, itu dia tadi perbincangan kita mengenai bakat Malaysia di peringkat antarabangsa, dan tetamu kita tadi Aizat Amdan, seorang penyanyi dan komposer, dan juga Ahmad Faris Abdul Hamid, iaitu pengarah kreatif Ikan Paus Kolektif, sebuah syarikat produksi. Terima kasih kerana bersama dengan saya dalam Agenda Awani. Itu dia tadi Agenda Awani. Anda telah pun bersama dengan saya Izzah Izlan. Teruskan menonton Astro Awani, berita segenap dimensi. Salam hormat.